Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudari sekalian. Selamat datang ke program webinar Simbang-Simbang ASNB. Okey, hari ini tajuk yang kami bawakan ialah Pewarisan ASNB, peninggalan bermakna untuk yang tersayang. Bersama kita hari ini ialah speaker kita hari ini ialah Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PMB. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cantik hari Jumaat hari ini, cuaca terang benderang. Itu dia. Ya. InsyaAllah banyak keberkatan kita hari ini ya. Okey, saudara-saudari, macam mana kita semua? Ini satu topik yang menarik ya. Ramai macam, saya tak tahu lah, macam kalau kita tengok video tadi, ramai yang macam sebenarnya satu topik yang mencabar pasal ramai macam tak nak bercakap pasal apa isu ni ya. Ini jangan main-main kalau kita buat tak tahu. Okey. Jadi doktor okey, kita bagi sedikit pengenalan. Kita nak berkenalan dulu dengan kita punya penceramah Dr. Ahmad Basri. Okey. Beliau orang Kelantan ya, asal Kota Baru. Okey, mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Al-Ma'had Muhammadiyah Lil Banin. Tu dia. Lil Banin. Lil Banin tu maksudnya untuk lelaki kan? Ya. Itu baru. Okey. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Fakulti Syariah University of Jordan, Amman. Wow, Jordan, Amman tu. Menarik tu. Mendapat sarjana ijazah sarjana muda kepujian. Okey, dia graduate tahun 1997. Seterusnya mendapat sarjana dalam bidang fiqh dan usul fiqh dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 2001. Ini maknanya kita graduate tahun sama ni. Cuma saya sarjana muda masa tu. Mungkin kita berselisih hari tu kan, doktor? Okey. Seterusnya PhD dalam bidang undang-undang Islam dari Universiti Birmingham, United Kingdom tahun 2005. Okey, sebelum beliau menjadi ketua pengurusan syariah di PMB, beliau berkhidmat di UIA juga selama 18 tahun. Merupakan seorang profesor madya Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIM. Okey. Semasa di UIA juga beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh. Okey, selama 4 tahun dan timbalan dekan akademik selama 2 tahun. Okey, pengalaman luas juga sebagai pengerusi dan ahli jawatan kuasa syariah di beberapa institusi keuangan Islam di dalam negara. Okey, seterusnya beliau menyertai PMB pada bulan Oktober 2016. Okey, tahun ni tahun ke-6 lah Dr. Basri bersama kita di PMB ni. Ya, Doktor? Okey. Okey. Sebelum kita mulakan lebih lanjut, lebih dalam lagi, kita nak ingatkan saudara-saudari semua berkaitan webinar ya. Kita ada ruangan chat, sama ada di FB dan juga di Zoom. Kalau ada sebarang soalan, type saja soalan di situ. Janganlah tekan raise hand ke, nak cuba cakap-cakap ke, pasal kita memang mute kan untuk peserta. Jadi pakai ruangan chat. InsyaAllah ada pihak dan tim daripada kami yang akan cuba menjawab. Kalau masa mengizinkan, Dr. Basri sendiri yang akan menjawab soalan saudara-saudara sekalian. Seterusnya kita ada quiz. Kita ada quiz. Ada 20 pemenang. Jadi macam mana caranya, macam mana modus operandi quiz, kami akan ceritakan kemudian. Dan yang paling penting, kita ada e-sijil ya. E-sijil untuk semua peserta. Apa yang perlu saudara-saudara buat, teruskan bersama kami sehingga ke akhir program ini. Panjang pula saya bercerita, lebih-lebih lah saya intro dia ya. Kalau macam ni dapat Dr. Basri, nampak dia dah macam tak sabar tu. Dia dah warm up, dia dah enjin panas dah lama dah. Dr. Basri, dengan ini saya persilakan. Tafadhal. Terima kasih saudara Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang bersama-sama pada webinar pagi ini, pagi yang penuh barakah ini, Jumaat Mubarakah. Semoga keberkatan yang ada pada Jumaat ini sampai kepada kita semua insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan berbicara dengan satu tajuk iaitu peninggalan bermakna untuk yang tersayang. Jadi apa sebenarnya yang kita akan tinggalkan? Itu yang pertama, dan sudah pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Firman Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti
akan merasai mati. Okay? Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maksudnya setiap orang akan meninggalkan. Tidak kira sekaya mana pun ia, sekuat mana pun ia, sampai satu saat, sampai satu masa, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan bila kita tinggalkan dunia, apa yang akan kita tinggalkan dan kepada siapa yang kita tinggalkan? Itu menjadi suatu persoalan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, yatba'ul mayyit salasatun, maluhu, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Fayarji'u ithnani, wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, akan mengikutinya 3 perkara. Okay? Akan mengikutinya 3 perkara. Apa yang akan mengikutinya? Ahli keluarganya, hartanya, dan juga amalannya. Tapi kata Nabi SAW, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 mengikuti, yang mengikuti setiap jenazah itu, 2 akan kembali. Tidak akan bersama-sama dengan jenazah. Apa yang akan kembali ialah hartanya dan juga ahli keluarganya. Ahli keluarga tidak akan berada di kubur selama-lamanya, akan kembali ke rumah. Harta juga, walaupun harta dan juga keluarga menghantar kita ke perkuburan, tetapi mereka akan pulang. Yang tinggal hanya satu perkara, iaitu amalan kita. Amalan inilah yang akan menemani kita apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sangat penting untuk kita lihat apa yang akan kita tinggalkan. Selain daripada amalan yang kita bawa bersama kita bertemu Allah Taala, itu amalan kita. Yang keduanya, kita akan meninggalkan sesuatu. Dan kepada siapakah yang kita tinggalkan? Okay? Jadi kita biasanya akan meninggalkan harta. Harta yang kita cari semasa kita hidup, kita bertukus lumus, kita bekerja siang dan malam, jerit susah senang kita untuk mengumpulkan harta. Harta inilah yang akan kita tinggalkan setelah kita menemui ajal. Jadi kita akan meninggalkan harta, dan harta ini adalah sangat penting. Sebagaimana semasa kita hidup, kita diajar, kita diberitahu untuk kita mencari harta yang halal, yang tayyibah, halalan tayyibah, harta yang halal dan juga baik. Jadi kita berusaha untuk menepati hukum-hukum syarak apabila kita mencari harta, bekerja dengan amanah, bekerja dengan tidak menipu, dengan tidak berlaku kezaliman dan sebagainya, tidak mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Itu apabila kita mengumpulkan harta. Kemudian begitu juga apabila kita mengembangkan harta kita melalui investment, pelaburan juga perlulah yang patuh syariah, yang menepati syarak. Kita letak di dalam instrumen-instrumen yang patuh syariah, seperti di ASB dan sebagainya, dan di instrumen-instrumen yang lain. So inilah yang perlu, yang kita susun, yang kita usahakan semasa kita hidup. Kita menjaga harta. Kerana harta ini sangat penting semasa kita hidup dan juga selepas kematian kita. Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat, Allah mengatakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Okay? Janganlah kamu beri kepada as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pandai, harta kamu yang mana Allah jadikan harta itu kepada kamu sebagai qiyamah, tiang seri kehidupan. Ini menunjukkan kepada kepentingan harta, yang mana Allah menyifatkan harta itu kepada manusia ini sebagai tiang seri kehidupan. Maka tidak heranlah kalau kita bercakap tentang maqasid asy-syariah, objektif syariah, tujuan pensyariatan di dalam Islam ni dari segi hukumnya, halal, haram dan sebagainya, ada 5, termasuklah harta, iaitu untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab ataupun keturunan, dan menjaga harta. Jadi harta ini sangat penting, yang semasa kita hidup kita perlu rancang, kita perlu menepati syarak,
di dalam usaha mengumpulkan harta, bekerja, amanah, tidak zalim dan sebagainya. Dan semasa mati, selepas kematian juga, harta itu perlulah diberikan kepada mereka yang selayaknya, mereka yang berhak untuk mendapatnya, daripada ahli keluarga kita ataupun orang-orang yang tersayang yang hidup bersama kita semasa kita hidup. Okey. Jadi itu firman Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut mengatakan, jangan kita berikan harta kita yang kita kumpulkan selama ini kepada orang-orang yang tidak pandai, kepada orang-orang yang tidak amanah, kepada orang-orang yang tidak pandai menguruskan harta dan sebagainya. Kerana ini akan menyebabkan harta itu akan terbazir ataupun akan pergi kepada bukan kepada tempat yang sebenarnya. Jadi sangat penting untuk kita juga merancang harta kita selepas kematian. Bukan sahaja semasa kita hidup kita merancang harta, tetapi kita juga kena merancang harta kita apa yang akan berlaku selepas kita berlaku kematian. Dan kita tengok apa yang berlaku di dalam masyarakat kita, bukan semuanya, tapi dalam segelintir yang terdapat dalam masyarakat ada berlaku ketidakadilan dari segi pengagihan harta selepas kematian, sama ada dari sudut pertikaian keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang suami yang bekerja dan meninggalkan isteri yang tidak bekerja dan seorang anak perempuan sebagai contoh, ataupun tidak meninggalkan zuriat, hanya meninggalkan isteri, maka hartanya akan diwarisi oleh isteri dan juga kepada ibu bapa si mati, adik-beradik si mati dan sebagainya. Jadi apabila harta itu dalam bentuk aset sebagai contoh, jadi perlu dibahagikan kepada orang-orang waris-waris yang lain, maka aset tersebut perlu dicairkan, yang menyebabkan akan berlaku kesulitan kepada isteri kita ataupun keluarga kita yang kita tinggalkan. Sebab sepatutnya, sebagai contoh, kalau si mati hanya meninggalkan rumah yang dalam bentuk aset kekal, yang mana rumah itu akan diwarisi oleh bukan isteri sahaja, tetapi bapa kepada si mati, ibu kepada si mati, adik-beradik kepada si mati, yang menyebabkan rumah itu perlulah dicairkan dan dijual dan untuk dibahagikan kepada waris-waris yang lain, yang mana akhirnya menyebabkan si isteri ataupun anak perempuan tadi dalam keadaan tidak ada rumah. Sebelum ini, semasa suaminya hidup, dia mempunyai rumah terbela dan sebagainya, tetapi apabila suami meninggal dunia, rumah tidak ada, rumah terpaksa dicairkan, dijual, dan harga jualan tersebut dibahagi-bahagikan kepada waris-waris yang lain. Ini berlaku di realiti yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita, dan mungkin sebahagian besar tidak berlaku sedemikianlah. Mungkin bapa dan ibu si mati bertolak ansur dan menyerahkan hak dia kepada si isteri ataupun cucunya sekiranya ada. Begitu juga adik-beradik, itu juga berlaku dalam masyarakat kita. Sifat toleransi antara adik-beradik, sifat toleransi antara bapa mertua dengan menantu dan sebagainya, itu juga berlaku. Tetapi tidak dinafikan di sana ada kes-kes terpencil, ada kes-kes tertentu yang mana bapa si mati, ibu si mati ataupun adik-beradik si mati ini akan berebut harta dengan si balu tadi ataupun isteri yang ditinggalkan tadi, yang menyebabkan harta terpaksa dibahagi-bahagikan, walaupun harta itu hanyalah tanah sekangkang kera ataupun hanya sebuah rumah flat, tetapi oleh kerana terpaksa dibahagikan secara faraid kepada waris-waris yang lain, menyebabkan si isteri tadi akan kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita merancang harta kita ini semasa kita hidup, untuk kita kumpulkan harta, untuk kita kembangkan harta, untuk kita laburkan harta kita ini secara halal, secara patuh syariah, dan pada masa yang sama kita tinggalkan harta ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan sampai kepada orang yang berhak, tanpa ada pertikaian, tanpa ada pergaduhan di antara ahli keluarga dan sebagainya. Okay. Jadi harta selepas peninggalan kita ini perlu dibahagikan, dan kalau tidak ada apa-apa, secara default, by default, harta ini akan dibahagikan mengikut faraid. Okay? Mengikut faraid. Apabila kita meninggal dunia, kita tidak buat wasiat,
kita tidak buat hibah ataupun hibah amanah, maka by default harta yang kita tinggalkan ini menjadi harta waris, menjadi harta para waris. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, disebut bahawa lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Allah berfirman bahawa bagi kaum lelaki itu ada bahagian yang tertentu yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat yang meninggal dunia, dan bagi kaum wanita juga ada bahagian yang tertentu yang diberikan selepas peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit ataupun banyak. Mimma qalla minhu aw kasur, sama ada sedikit ataupun banyak, tapi Allah menekankan di sini nasiban mafruḍa. Setiap waris ada bahagiannya masing-masing, baik lelaki baik perempuan. Sebab faraid ni, apabila macam saya sebut sekejap tadi, apabila kita tidak ada wasiat dan sebagainya, maka by default ia menjadi harta pusaka. Dan harta pusaka ni akan dapat kepada siapa? Harta pusaka ni akan dapat kepada dua bentuk, akan dapat kepada ahli keluarga berdasarkan kepada dua perkara. Perkara yang pertama ialah berdasarkan az-zawjiyah, ada perkahwinan. Apabila ada perkahwinan, maka adalah harta pusaka. Perkahwinan suami ataupun isteri. Jadi kalau isteri meninggal, suami berhak mendapat harta isteri. Sekiranya suami yang meninggal, isteri berhak mendapat harta si suami. Nasiban mafruḍa, bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi penyebab kepada harta pusaka ini, yang pertama mesti ada perkahwinan, suami atau isteri. Penyebab yang kedua ialah mesti ada an-nasab, pertalian darah. Mesti ada pertalian darah. Pertalian darah ini ialah seperti bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Yang ni secara pertalian nasab ini memang akan dapat harta pusaka nasiban mafruḍa, mengikut bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suami atau isteri, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan ni adalah mereka yang pasti akan dapat harta pusaka. Pasti akan dapat harta pusaka. Cuma apabila berlaku kematian, tidak semua ada isteri, ataupun tidak semua ada bapa. Mungkin bapanya telah meninggal dunia, tidak ada ibu kerana ibunya telah meninggal dunia, dan mungkin dia tidak ada anak, ataupun ada anak perempuan sahaja, ataupun anak lelaki sahaja, ataupun memang tidak ada anak. Itu menyebabkan berlaku harta itu akan pergi kepada waris-waris yang lain selain daripada selain pada yang saya sebut sekejap tadi, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri. Maka sekiranya tidak cukup yang tadi, maka akan berlakulah pengaliran harta tersebut kepada waris-waris yang lain, seperti cucu lelaki akan pergi kepada cucu lelaki, akan pergi kepada adik-beradik dan sebagainya. Dan bila inilah yang akan berlaku, biasanya akan berlaku pertikaian di sini apabila harta tersebut pergi kepada waris-waris yang lain, kerana itu menjadi haknya. Sebagaimana firman Allah SWT, nasiban mafruḍa tadi, kaum lelaki ada nasibnya tertentu, ada bahagian yang tertentu, kaum perempuan pun ada bahagiannya yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi mungkin saya sebut sedikit, ada sedikit silap faham ataupun ketidakfahaman tentang hukum yang melibatkan harta pusaka ini di kalangan masyarakat kita. Yang pertamanya, kalau kita tengok kalau kita tengok cerita Tiga Abdul yang mana harta pusaka itu diberikan kuasa kepada anak yang sulung. Nak bagi kepada siapa, nak berikan berapa persen, 20% ke 30%, anak yang kedua, anak yang ketiga kan. Yang tiga Abdul Wahab tu. So kuasa untuk memberikan harta tersebut diberikan kepada anak sulung. Itu adalah tidak tepat mengikut syarak.
Okey, tidak mengikut hukum syarak. Kerana mengikut hukum syarak, bila ada adik-beradik lelaki ini, lizzakri mislu huzul unsayain, adik-beradik lelaki ini akan mendapat baqi asabah. Setelah ditolak bahagian suami ataupun isteri, telah ditolak bahagian bapa ataupun ibu, maka bahagian itulah akan menjadi baqi asabah, menjadi hak milik adik-beradik lelaki. Jadi kalau adik-beradik lelakinya lebih pada seorang, maka dia akan berkongsi sama rata sama rasa. Okay, dia akan berkongsi sama rata sama rasa. Tetapi kalau ada adik-beradik perempuan, maka adik-beradik lelaki akan dapat 2 portion berbanding dengan adik-beradik perempuan. Begitu. Itu pembahagiannya. Jadi dari segi pembahagian, apabila ada anak lelaki, tidak boleh diberikan prioriti kepada anak sulung ke, anak kedua ke, anak bongsu ke untuk membagikan harta. Kerana semuanya, anak sulung ke, anak bongsu ke, tidak kira berapa umur mereka, mereka ini berhak untuk mendapat harta pusaka sama rata dan sama rasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga biasa mendengar orang yang mengatakan sekiranya kita lewatkan urusan faraid, urusan pembahagian pusaka ini, kita lewatkan, kita tak buat urusan dan sebagainya, ini akan menyebabkan si mati akan menderita di dalam kubur. Ini akan menyebabkan si mati menderita di dalam kubur. Si mati akan diseksa di dalam kubur kerana ahli keluarganya tidak membahagikan harta pusaka. Dan banyak yang berlaku hari ini, harta pusaka berlapis-lapis kan? Tuannya si mati meninggal, kemudian tidak dibahagikan kepada waris, kemudian waris pula meninggal, tidak juga berlaku pembahagian kepada waris yang lain, kepada waris, bahkan menjadi bertindan-tindan dari segi pembahagian harta pusaka. Jadi adakah ini dosa si mati apabila berlaku kelewatan ataupun tidak berlaku pembahagian harta pusaka setelah beliau meninggal dunia ataupun si mati ini meninggal dunia? Jawabnya tidak. Kerana apabila si mati ini telah meninggal dunia, terputus amalannya dengan amalan dunia. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min ihdath thalath. Apabila meninggalnya anak Adam itu, semua amalannya terputus. Semua amalannya terputus melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, yang kedua sedekah jariah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat, dan yang ketiganya anak saleh yad'ulah, yang mendoakannya. Jadi yang lainnya tidak akan sampai kepadanya sebab amalannya sudah terputus. Jadi dalam hal ini, apabila si mati meninggal dan ahli keluarga tidak membuat pembahagian harta pusaka, itu menjadi dosa kepada ahli keluarga. Sekiranya berlaku kezaliman, sekiranya berlaku tidak berlaku keadilan ataupun berlaku kezaliman kepada ahli keluarga yang lain, maka sekiranya ahli keluarga tidak melaksanakan pembahagian harta pusaka, itu adalah tanggungjawab ahli keluarga, dan ahli keluargalah yang berdosa sekira dengan sengaja melewat-lewatkan pembahagian tersebut. Bagi si mati setelah meninggal dunia, dia telah selesai. Hubungannya dengan dunia telah tidak ada, melainkan 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Jadi ada satu hadis Nabi yang mengatakan, innal mayyit la yu'azzab innal mayyit yu'azzab bi buka'i ahlihi alaihi. Innal mayyit yu'azzab bi buka'i ahlihi alaihi. Nabi mengatakan sesungguhnya mayat akan diazab sekiranya ahlinya menangis ke atas, meratap ataupun menangis di atas kematiannya. Jadi ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini si mati itu akan diazab kerana keluarganya meratap ataupun menangis ke atasnya sekiranya si mati tadi membuat wasiat ataupun menyuruh setelah dia berlaku kematian, maka perlulah dibuat majlis, ratapan, perlulah menangis ke atasnya ataupun perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Jadi walaupun dia mati, tetapi ini adalah hasil daripada saranan si mati, hasil daripada perintah si mati, maka dia berhak mendapat balasan daripada Allah SWT kerana ini adalah perbuatan dia semasa dia hidup. Tetapi sekiranya perbuatan itu berlaku
ataupun kemungkaran itu berlaku setelah dia meninggal dunia dan dia tidak ada kaitan pun dengan kemungkaran tersebut, maka dia tidak berhak untuk mendapat balasan tidak baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini bukan kerja dia. Okey, ini bukan kerja dia. Okey. Itu yang kita kena faham. Keadilan Islam, keadilan Allah Taala, kita mendapat balasan baik atau buruk di atas amalan kita. Sama ada baik ataupun buruk. Kalau kita buat baik, kita akan mendapat balasan sawab, pahala daripada Allah SWT di atas amalan baik kita. Sekiranya kita buat perkara yang buruk, yang mungkar dan sebagainya, dan kita tidak bertaubat, dan maka kita berhak mendapat balasan dosa yang balasan dosa ke atas kita. Itu adalah prinsipnya. Prinsipnya iaitu setiap orang itu bertanggungjawab di atas perbuatannya sendiri, bukan kepada perbuatan orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah banyak juga berlaku dari segi wasiat. Berlaku wasiat. Wasiat yang berlaku di kalangan umat, di kalangan masyarakat kita ialah wasiat yang mana si ibu ataupun si ayah mengatakan sekiranya ayah meninggal dunia, sekiranya ibu meninggal dunia, harta ini milik anak si A, harta ini milik si A, harta ini milik si B, harta yang ni pula milik si D. Jadi ayah tadi memberi wasiat, wasiatnya diberikan kepada anak-anaknya. Kenapa wasiat? Kerana si ayah tadi akan mengatakan ataupun si mati akan mengatakan selepas ayah meninggal, selepas ibu meninggal, maka rumah ni berilah kepada adik bongsu. Maka kereta ini berilah kepada Kak Long. Flat ini berilah ataupun apartmen ini berilah kepada Abang Long. So, itu adalah wasiat yang ditinggalkan daripada ayah ataupun ibu. So, apa hukum sebenarnya wasiat sebegini? Hukumnya adalah tidak sah. Wasiat ini tidak sah sekiranya wasiat itu diberikan kepada anak-anak ataupun kepada waris, kepada ahli waris. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, la wasiyata liwarithin, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi waris. Tidak ada wasiat bagi waris. Maksudnya, kita tidak boleh bagi wasiat kepada anak sulung, kepada anak bongsu, kepada isteri untuk menerima harta tertentu, tidak boleh. Kerana isteri ke, anak bongsu ke, anak sulung ke, mereka ni adalah waris kita yang mendapat harta pusaka melalui faraid. Maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat. Mereka tidak layak untuk mendapat wasiat. Kerana wasiat tidak valid, tidak sah untuk para waris. Dan hanya sah untuk bukan waris sahaja. Contohnya kita wasiatkan harta kita kepada anak angkat ataupun kawan kita. Kita wasiatkan harta ini, rumah ni selepas saya meninggal, berilah kepada si A, anak angkat, ataupun si B, rakan karib dan sebagainya. Itu boleh, diharuskan, walau bagaimanapun dia ada limitation. Apa limitation dia? Ialah as-sulusul katsir. Wasiat ni boleh diberikan kepada bukan waris, tetapi sekadar 1/3 sahaja. Maksimum 1/3 sahaja. 2/3 mestilah diberikan kepada waris. Was-sulusul katsir. Maknanya maksimum 1/3 sahaja boleh diwariskan, boleh diberi wasiat, boleh diberi wasiat kepada bukan waris. Bukan waris. Itu yang berlaku. Jadi pertamanya, seperti yang saya sebut di awal perbincangan kita pada pagi ini, perlu ada perancangan. Semasa kita hidup, kita merancang harta kita, dan selepas kematian juga kita merancang harta kita, supaya kita nak pastikan bahawa harta yang kita tinggalkan itu sampai kepada mereka yang tersayang, sampai kepada mereka yang berhak untuk mendapat harta tersebut. Jadi kalau kita tidak buat apa-apa perancangan, memang sudah ada hukum syarak yang telah menentukan, telah ada, tidak ada masalah sekiranya kita tidak buat apa-apa perancangan, kerana harta tersebut menjadi harta faraid, dibahagikan secara faraid menjadi harta para waris. Maka para warislah akan mendapat harta tersebut, tetapi ada proses-prosesnya. Itu yang pertama, secara faraid. Kemudian kalau kita merancang, kita membuat wasiat dengan cara membuat wasiat. Boleh kita rancang dengan cara membuat wasiat. Tapi
perlu kita ingat bahawa wasiat ada hukum hakamnya. Seperti yang saya sebut sekejap tadi, pertamanya tidak boleh kepada waris. Wasiat tidak boleh kepada waris. La wasiyata li warisin. Yang keduanya, wasiat juga ada limitation dia, iaitu maksimum 1/3 sahaja. Wasulusu katsir. 1/3 sahaja boleh diwasiatkan. Baki lagi perlu diberikan kepada para waris. Okey. Ini untuk wasiat. Kalau kita tengok ada juga yang mengatakan rumah ini diberikan kepada Kak Long, kereta ini diberikan kepada adik Su dan sebagainya. So kalaulah pemberi donor tersebut tidak mengatakan selepas kematian, tetapi memaksudkan bahawa berlaku pembahagian semasa hidup, cuma proses pertukaran nama dan sebagainya itu belum berlaku. Tetapi pembahagian telah diberikan. Masa hidup ni rumah Kak Long, ni rumah Abang Long, ni rumah adik Su. So, dia dah bagi harta tersebut semasa hidup, maka itu dipanggil hibah. Dipanggil hibah. Walaupun belum berlaku pertukaran. Proses itu untuk muamalah, proses perundangan dan sebagainya. Tetapi dari segi hukum, bila berlaku pemberian semasa hidup tidak berkaitan dengan kematian, maka ia disebut sebagai hibah. Maka dia berhak menerima, ini adalah hibah daripada ibunya, hibah daripada ayahnya, dan walaupun proses pertukaran belum berlaku lagi. Cuma bila tidak berlaku proses pertukaran, akan berlaku proses undang-undang lah. Boleh dicabar di mahkamah dan sebagainya. Perlukan kepada kesaksian dan sebagainya. Okey. Baik, kita kembali kepada wasiat tadi. So, pertama faraid berlaku secara default. Boleh berlaku secara default sekiranya tidak ada apa-apa perancangan ataupun wasiat dan sebagainya. Yang kedua, wasiat, kalau kita merancang, kita boleh menggunakan wasiat. Cuma wasiat ini ada limitation dan tidak boleh berlaku kepada waris. Dan yang ketiganya, boleh berlaku secara hibah. Boleh juga berlaku secara hibah. Macam saya sebut sekejap tadi, si ayah, si ibu mengatakan ini rumah, ni kereta milik Abang Long, ini kereta milik kawan dia, milik kawan karib dia dan sebagainya. Jadi tidak ada limitation. Hibah ni semasa hidup, kerana harta tersebut adalah harta si pemberi, maka dia tidak ada limitation. Jadi dia nak bagi kepada siapa? Anak angkat kepada adik anak bongsu ke, anak sulung ke, anak tengah, anak lelaki ke, mak saudara ke, isteri ke, semasa hidup tidak ada masalah. Itulah yang dipanggil hibah. Itulah yang dipanggil hibah. Maka boleh berlaku. Boleh berlaku sekiranya sebelum kita meninggal, kita telah bagi siap-siap. Rumah ni milik siapa, kereta ni milik siapa, kebun ni milik siapa, tanah ni milik siapa. Kita bagi siap-siap dan biar proses itu berlaku. Proses undangan boleh berlaku sebentar ataupun selepas itu, tetapi pembahagian itu berlaku semasa hidup. Semasa hidup. Itu dipanggil hibah. Dipanggil hibah. Ada juga yang kita bagi yang dalam bentuk untuk mendapat pahala daripada Allah SWT. Semata-mata. Kerana Allah semata-mata, iaitu dalam bentuk wakaf ataupun infak, sedekah. Harta juga boleh kita tinggalkan dengan cara kita bersedekah. Cuma sedekah ni kita beri semasa hiduplah. Jadi kalau kita beri selepas kematian, dia akan jadi wasiat. Tetapi wasiat 1/3 sahaja. Saya wasiatkan 1/3 daripada harta saya kepada rumah anak yatim. Itu boleh. 1/3. Saya wasiatkan tanah ini kepada sekolah tahfiz. Ini wasiat. Boleh berlaku. Ataupun dia wakafkan terus. Dia wakafkan terus. Harta ini adalah saya wakafkan kepada sekolah tahfiz. Saya wakafkan kepada sekolah agama. Saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk surau dan sebagainya. Itu juga adalah satu bentuk pembahagian harta melalui cara wakaf kerana Allah SWT. Sebab wakaf ni dia niat kerana Allah SWT, harta itu akan digunakan oleh masyarakat. Mendapat dari segi manfaatnya boleh dinikmati oleh semua, bukan saja daripada ahli keluarga, tetapi seluruh masyarakat dapat menikmati harta-harta tersebut. Itu dipanggil wakaf. Inilah bentuk pembahagian harta yang mungkin boleh berlaku semasa kita hidup ataupun selepas kematian. Ada yang juga pembahagian harta yang bersifat hibah. Bersifat hibah, tetapi dalamnya ada elemen amanah. Dalamnya ada elemen amanah. Ini dipanggil hibah amanah.
Ini yang kita nak, saya rasa kita boleh fokus yang ni, iaitu hibah amanah. Hibah amanah ini adalah satu servis perkhidmatan yang ditawarkan oleh ASMB untuk memudah cara dari segi perancangan harta, pembahagian harta dan sebagainya, supaya kita boleh sampaikan harta tersebut kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang tersayang. Dan kita boleh tentukan semasa kita hidup. Ini dipanggil hibah amanah. Sebenarnya apa yang menyebabkan berlaku hibah amanah? Okey. Konsep yang asalnya ialah hibah, kan? Kita bagi semasa hidup. Maknanya kita bagi rumah. So kita tukar nama. Kalau tidak ada financing dan sebagainya, kita boleh tukar nama daripada nama kita pergi pejabat tanah, kemudian resit itu dibawa kepada LHDN dan sebagainya, kita boleh tukar nama kepada anak kita ataupun kepada sesiapa. Itu dipanggil hibah semasa hidup. Tapi apa yang berlaku? Ini juga saya rasa segelintir mungkin berlaku dalam masyarakat. Sebelum pembahagian tadi, sebelum kita bagi hibah, mungkin anak kita, mungkin saudara kita ni baik dengan kita. Tetapi apabila mendapat harta, kita serahkan semua harta secara hibah kepada anak kita, mungkin yang berlaku, ada kemungkinan yang berlaku, kita ditinggalkan, tidak dihiraukan. Dia letak di rumah orang tua. Setahun pun belum tentu ziarah dan sebagainya. Ini memang berlaku, realiti yang berlaku dalam masyarakat. Si pemberi asalnya seorang yang kaya. Si pemberi ni asalnya seorang yang kaya, mempunyai harta, tanah, aset, unit teras, saham dan sebagainya. Dan semasa hidup dia bagi hibah. Bagi hibah kepada siapa? Anaknya, cucunya yang tersayang, anaknya yang tersayang. Terutama kalau anaknya anak tunggal ataupun ada cucu tunggal. Diberikan semua harta semasa hidup secara hibah kepada mereka ini, kepada anak tersayang, kepada cucu tersayang, semua diberikan semasa hidup sebagai hibah. Apa yang terjadi? Dia tidak memiliki apa-apa harta, semuanya telah diberikan, akhirnya dia ditinggalkan, tidak dihiraukan, diletak di rumah orang tua. Sebenarnya dia orang kaya, tetapi tiba-tiba dengan tidak semena-mena menjadi fakir miskin, menjadi papa kedana. Kerana semua aset dia, hartanya telah diberikan semasa hidup kepada mereka yang tersayang, tetapi sayangnya mereka yang tersayang itu tidak menyayangi si pemberi tadi. Itu yang mungkin boleh berlaku. Dan ada kes-kes yang tentu kita baca dalam surat khabar, dalam berita dan sebagainya, memang ada berlaku kes seumpama itu, yang mana apabila berlaku hibah semasa hidup, diberikan harta, pertukaran nama semasa hidup, yang berlaku ialah si pemberi ditinggalkan, tidak dihiraukan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita sebut tadi, untuk menjaga maslahat sama ada penerima dan juga pemberi, maka timbullah idea konsep yang dipanggil hibah amanah. Okey, hibah amanah. Ia dipanggil hibah amanah. Maksudnya hibah ini berlaku semasa hidup. Hibah berlaku semasa hidup. Tetapi pada masa yang sama, si penerima telah dipanggil giving up his right, telah tanazul ataupun telah melepaskan haknya dengan melantik pemberi sebagai pemegang amanah dan memberi hak kepada pemberi untuk menguruskan harta tersebut dan juga menikmati harta tersebut walaupun harta tersebut adalah milik penerima. Ini adalah konsep hibah amanah. Jadi konsep ini menjaga kedua-dua belah pihak, menjaga penerima dan juga menjaga pemberi. Apabila berlaku penerima tidak hiraukan pemberi, tidak ada masalah. Semasa dia hidup, harta dia boleh kontrol, dia boleh menikmati, dia boleh gunakan dan sebagainya. Cuma dia tak boleh jual, diberikan kepada orang lain kerana itu sudah diberikan hibah kepada si penerima. Si penerima pula yang dia melepaskan haknya, diberikan kepada hak itu kepada si pemberi untuk menikmati harta tersebut, untuk tinggal di harta tersebut, untuk gunakan harta tersebut, untuk enjoy. Kalau ada dividen, profit daripada harta tersebut, semasa lagi mana si pemberi masih hidup. Ini konsep baru yang dipanggil hibah amanah. Dia adalah berbentuk hibah dan pada masa yang sama dia ada unsur amanah di antara pemberi dan juga penerima. Baik. Jadi apa yang kita akan laksanakan dalam konsep hibah amanah ini, iaitu
kita ada konsep pemegang amanah pertama dan kita ada konsep pemegang amanah gantian. Pemegang amanah gantian iaitu ASNB. Jadi hibah amanah yang kita bicarakan pada hari ini ialah dia banyak hibah amanah ni banyak yang diuruskan oleh syarikat-syarikat lain ataupun service provider yang lain ada di dalam negara kita, pelbagai syarikat, pelbagai service provider yang menawarkan khidmat hibah amanah. Tetapi saya nak bercakap hari ini tentang hibah amanah yang ditawarkan oleh ASNB yang mana ia hanya tertakluk kepada unit amanah di dalam tabung-tabung yang diuruskan oleh ASNB. Jadi hibah amanah ini tidak berkaitan dengan aset tanah ke, rumah ke yang di luar sana ya. Ini adalah berkaitan dengan harta yang diuruskan oleh ASNB sahaja. Jadi dalam konsep ini hibah amanah ini kita ada dua, donor dan donee. Pemberi iaitu unit holders yang ada unit amanah dalam ASB 2 dan sebagainya. Dalam mana-mana tabung amanah yang diuruskan oleh ASNB itu adalah pemberi dan dia nak beri kepada siapa? Iaitu donee. Beri kepada ahli keluarga ke, beri kepada kawan karib ke, beri kepada anak angkat ke, beri kepada siapa sahaja. Siapa sahaja. Bahkan kalau bukan Islam, kalau orang ahli keluarga yang bukan Islam, kalau mengikut faraid dia tak boleh menerima harta pusaka. Kerana ikhtilafuddin, berlainan agama ini menyebabkan pendinding kepada pembahagian faraid. Jadi sebagai contoh, kalau ayah telah memeluk Islam tapi anaknya ataupun isterinya belum lagi memeluk Islam, dengan cara hibah amanah dia boleh beri. Dia hibahkan masa hidup harta tersebut kepada isteri yang belum memeluk Islam ataupun anak yang belum memeluk Islam. Jadi ini adalah flexibility yang yang boleh kita berikan di dalam konsep hibah amanah. Jadi hibah amanah ini sebenarnya saya merasakan ialah sebagai way out, sebagai satu jalan keluar daripada kontrak-kontrak yang ada dalam Islam. Kita ada faraid, kita ada wasiat dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada perkara yang kita perlukan instrumen lain untuk menyelesaikan masalah, untuk kita sampaikan harta tersebut, maka instrumen tersebut boleh jadi hibah, boleh jadi dalam bentuk hibah amanah, boleh jadi dalam bentuk wakaf, boleh jadi dalam bentuk wasiat dan sebagainya. Jadi ialah salah satu, bukan satu-satunya. Hibah amanah ni bukan satu-satunya untuk kita bagikan harta, tetapi ia adalah salah satu instrumen yang boleh kita gunakan, yang boleh kita manfaatkan untuk kita membahagikan harta pusaka kita ataupun harta kita semasa kita hidup. Jadi bagaimana berlaku hibah amanah ini? Okey, hibah amanah ini untuk pelabur Islam kita panggil hibah amanah, tetapi untuk yang bukan Islam kita panggil pengisytiharan amanah. Jadi yang pertama kita kena ada donor, siapa pemberi, okey? Yang kedua kita kena ada donee, siapa penerima. Jadi orang yang nak unit holder yang nak buat hibah amanah tu dia kena ada lah dalam fikirannya kepada siapa dia hendak hibahkan harta tersebut ataupun unit amanah tersebut semasa dia hidup dan boleh dipindahkan selepas kematiannya. Okey. Jadi kemudian dia ada pemegang amanah, pemegang amanah, dan dia ada surat ikatan hibah amanah, dan dia ada lafaz akad hibah. Sama ada lafaz daripada pihak offer, pihak pemberi ataupun daripada pihak accepted atau pihak penerima. Okey, pihak penerima itu ijab dan juga qabul. Okey. Jadi semasa hidup, apa yang berlaku semasa hidup, pemberi hibah melaksanakan akad hibah. Pemberian dan penerimaan harta dilakukan dengan penerima dan saksi. Okey, pemberian dan penerimaan harta dilakukan dengan penerima dan saksi. Maksudnya dia ada penerima siapa dia, kan? Dia berikan kepada penerima, dan macam dalam iklan yang di awal webinar ni disebut sebagai maksimum 10 penerima boleh kita letakkan siapa penerimanya, dan ada saksilah yang transaksi tersebut. Dan yang keduanya pemberi dan penerima hibah. Okey. Setelah berlaku hibah, pemberi dan penerima hibah bersetuju melantik pemegang amanah bagi mentadbir harta selepas kematian. Maka inilah unsur amanahnya. Kontrak amanahnya berlaku di sini, iaitu sekarang ni pemberi telah memberi unit terah tersebut kepada penerima. Okey, penerima terima, ada saksi. Okey. Kemudian selepas itu pemberi dan juga penerima ini bersetuju untuk melantik pemberi sebagai pemegang amanah. Okey, pemberi sebagai pemegang amanah kepada harta tersebut dan ASNB sebagai pemegang amanah gantian sekiranya pemegang amanah meninggal dunia. Itu berlaku semasa hidup.
Okey. Kemudian selepas kematian, pemegang amanah akan mengagihkan, iaitu ASMB, kerana pemegang amanah yang utama tadi telah meninggal dunia, maka pemegang amanah gantian ialah ASMB. Pemegang amanah inilah akan mengagihkan harta hibah kepada penerima hibah seperti yang telah termeterai dalam surat ikatan hibah amanah. Jadi berlakulah proses pembahagian harta kerana pemegang amanah telah telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk diberikan kepada penerima tadi. Jadi itu adalah konsep amanah. Ia bukan semata-mata hibah, tetapi pada masa yang sama dia adalah konsep amanah. Okey. Cuma ada yang persoalkan, adakah ini kontrak yang valid? Pada pandangan kami di ASMB dan juga para penasihat syariah di PMB, kita telah berbincang perkara ini dan bagi kami ia adalah sah kerana hibah itu berlaku semasa hidup dan penerima menerima, kena sign kan dalam iklan dalam iklan di awal webinar kan, si Jannah tu tadi kena sign kan, dia penerima dan dia kena sign. Maksudnya berlaku pertukaran harta itu berlaku, hibah itu berlaku semasa hidup. Sebab ada juga hibah yang berlaku tetapi tidak, penerima tidak tahu pun. Penerima tidak tahu, dan bila itu akan menjadi isu sekiranya berlaku. Kalau semasa hidup tak ada masalah, tetapi kalau harta tersebut ditransfer selepas kematian sedangkan penerima tidak tahu, maksudnya hibah itu sebenarnya berlaku bila? Semasa hidup ataupun selepas kematian. Kalau hibah berlaku selepas kematian, ia sudah menjadi wasiat. Tapi dalam kes kita di SMB, kita pastikan bahawa hibah berlaku semasa hidup. Macam mana kita nak pastikan? Penerima mesti menandatangani. Walaupun dia tak tahu berapa jumlah yang dia akan terima, tetapi dia kena tanda tangani untuk menerima harta tersebut. Timbul pula persoalan. Penerima macam contoh dalam iklan tadi, Jannah tak tahu pun berapa harta yang dia akan terima selepas kematian bapanya. Kan? Dia tak tahu. Adakah pemberian itu sah? Valid? Jawabnya adalah sah. Kerana pemberian ni, ia adalah kontrak tabarru'an. Okay, kita ada dua kontrak dalam Islam. Pertama dipanggil kontrak muawadat, satu lagi kontrak tabarru'an. Kontrak muawadat ni iaitu exchange contract ataupun bilateral contract memerlukan ijab dan kabul. Dan kita kena tahu berapa, apa yang kita kontrakkan. Ini contohnya ialah exchange contract yang jual beli, sewaan. So semuanya kita kena tahu. Kalau kita jual beli, kita kena tahu apa yang kita beli, apa yang kita bayar. Kalau sewaan pula berapa tempohnya, apa yang nak disewakan, manfaatnya apa. Semuanya perlu kita spesifikkan. Perlu spesifik dan dispesifikkan kepada antara dua parti yang berkontrak. Kerana itu adalah bilateral contract dan juga kontrak muawadat. Tapi kalau dalam kontrak tabarru'an, ini ialah kontrak tabarru'an ini unilateral contract, tidak perlu tahu. Sebagai contoh, kita bagi surprise kan? Hari jadi isteri kita bagi surprise hadiah dalam bentuk dalam kotak dan tak tahu apa pun apa yang sebenarnya dalam kotak tersebut. Adakah itu sah? Valid? Jawabnya sah dan valid kerana itu adalah hibah. Itu adalah hibah dan hibah tidak memerlukan perincian seperti mana dalam kontrak exchange contract ataupun muawadat. Jadi kalau kita berikan sesuatu dan penerima tidak tahu apa yang dia terima, tidak ada masalah. Kontrak tetap sah. Kontrak tetap sah kerana yang tahu, yang pasti mesti ada subject matter. Kita tahu apa yang dia terima. Dalam kes ni dia tahu sebenarnya penerima tu tahu yang dia terima unit trust, tapi dia tidak tahu jumlahnya sahaja. Okay, dia tidak tahu jumlahnya saja, tetapi di sini juga kita letak syarat juga bahawa minimum mesti kena ada at least 1,000. Contohlah, kalau pemberi ni ada 200,000, tetapi bila selepas berlaku hibah amanah ni, dia gunakan, dia keluar masuk dan sebagainya kerana dia pemegang amanah dan penerima telah melepaskan haknya diberikan kepada pemberi kan, maka dia boleh gunakan, dia boleh enjoy the dividend dan sebagainya, dia boleh gunakan, tetapi dia kena kekalkan 1,000. Minimum 1,000 dalam akaun supaya memang ada subject matter. Ma'qudu alaihi ada, iaitu sama ada 1,000 ataupun lebih daripada 1,000, bukan kosong. Jadi kalau kita kata hibah amanah berlaku tetapi pemberi boleh gunakan semuanya sekali, jadi apabila pemberi meninggal dunia, dia tinggalkan,
kosong dalam akaun, tak boleh. Sebab tidak ada ma'qudu alaihi, subject matter tidak ada. Tapi dalam kes ni ada ma'qudu alaihi, subject matter ada, iaitu unit trust dan minimumnya adalah 1,000 dan ke atas. Okay. Itu dari segi pelaksanaan hibah amanah di ASMB. Okay, seterusnya dari segi lafaz, kita nak tengok pula dari segi lafaz pemberian hibah ni macam mana pula. Okay, dari segi lafaz, pertamanya ini adalah lafaz pemberi, donor. Lafaz donor, unit holders tadi, bila dia nak berikan, dia kena akui dan dia kena setuju dengan 7 perkara ini. Yang pertama, bersetuju menghibahkan harta kepada penerima hibah dengan jelas. Dia hibahkan harta dia dengan jelas, apa harta dia yang ada dalam unit amanah tersebut kepada penerima. Siapa penerima? Maksimum 10 orang, kan. Yang kedua, mengakui penerima hibah merupakan pemilik harta berkuasa dari tarikh pemberian. Jadi hak tu sudah berpindah. Maknanya hibah itu berlaku semasa hidup. On spot. Berlaku on spot. Bila dia sign itu, maknanya hibah telah berlaku kerana penerima berlaku semasa hidup. Okey, yang kedua. Yang ketiga, mengakui pensyetiaran harta hibah adalah terakhir dan terkini. Yang terakhir. Okey. Yang keempat, yang terkini. Yang penting yang terkini dan terkini dan terakhir. Kalau nak ubah, dia perlu ada proses lain lah. Tapi yang ni yang terakhir, yang terkini, dia kena akui. Yang keempat, mengakui harta hibah yang diisytiharkan bukanlah harta pusaka selepas kematian. Jadi dia tak akan menjadi harta pusaka. Ini adalah milik, bukan, dia tidak niat untuk berikan kepada waris, tetapi dia niatkan harta tersebut untuk diberikan kepada penerima. Iaitu hibahnya adalah hibah lah. Hibah dia berikan kepada penerima. Jadi mengakui harta hibah di Islam bukan harta pusaka selepas kematian. Seterusnya, persetujuan sekiranya penerima hibah meninggal dahulu, maka harta hibah dikembalikan kepada pemberi hibah. Jadi sekiranya penerima meninggal dulu, dia nak bagi kepada penerima, tapi Allah takdirkan penerima yang meninggal dulu. Jadi harta tersebut dikembalikan kepada pemberi, bukan diberikan kepada waris si penerima. Okey? Yang kelima. Yang keenam, persetujuan sekiranya pemberi hibah dan penerima hibah meninggal dunia serentak, maka harta hibah akan diberi mengikut prosedur tuntutan harta ASMB. Mengikut prosedur undang-undang lah. Okey, kalau berlaku kematian serentak. Dan yang ketujuhnya, persetujuan melantik ASMB sebagai pemegang amanah gantian untuk mentadbir harta hibah selepas kematian. Jadi sekarang ni pemegang amanahnya ialah pemberi itu sendiri, tetapi selepas kematian pemberi, pemegang amanahnya adalah ASMB. Itu lafaz pemberi hibah. Okey, bagi orang yang nak menerima hibah pula, ini lafaz ijab. Lafaz qabul pula, ini penerima hibah. Lafaz qabulnya bagaimana? Pertamanya, menyatakan persetujuan menerima peratusan harta hibah termasuk faedah yang terhasil pada harta hibah. Jadi, kita boleh bagi maksimum 10 orang, kan? Dan kita letak peratus saja, 10% ke 20% ke 30% ke berapa persen. Jadi, dia terima harta tersebut berdasarkan peratusan tersebut. Walaupun dia tidak tahu dari segi angkanya berapa, tapi sudah cukup. Syarat sahnya sudah cukup, sahnya dia tahu bahawa dia menerima percentage tertentu. Subject matternya ada, kan? Ma'qudu alaihi itu ada. Yang kedua, melantik pemberi hibah sebagai pemegang amanah kepada harta hibah. Juga bila dia qabul, dalam qabul juga dia bersetuju untuk melantik pemberi menjadi pemegang amanah. Yang ketiga, membenarkan pemberi hibah menggunakan harta hibah untuk faedah dirinya, termasuk sebarang urus niaga dan manfaat berkaitan harta hibah selama mana pemberi hibah masih hidup. Ini yang saya sebut, dia melafazkan dalam qabulnya bahawa dia tanazul hak dia. Dia telah melepaskan haknya kepada pemegang amanah. You nak guna macam mana, nak buat apa dengan harta tersebut terpulang kepada pemberi. Ini dipanggil tanazul, dia melepaskan haknya sebagai pemilik harta tersebut selagi mana pemberi hidup. Dan yang keempatnya, persetujuan tuntutan harta hibah berlaku selepas kematian pemberi hibah. Jadi harta itu berpindah secara totalnya selepas berlaku kematian si pemberi. Dan yang kelima, bersetuju jumlah yang akan diterima adalah baki unit semasa tabung unit amanah termasuk penambahan agihan pendapatan jika ada dan yuran yang dikenakan ASMB. Dia bersetuju dengan syarat-syarat tersebut. Dan yang keenam, persetujuan sekiranya penerima hibah meninggal dahulu, maka harta hibah dikembalikan kepada pemberi hibah. Dia, penerima juga perlu bersetuju bahawa sekiranya dia meninggal, harta tersebut tidak menjadi harta pusaka ahli keluarganya, tetapi kembali kepada pemberi hibah.
Dan yang ketujuh, bersetuju sekiranya pemberi hibah dan penerima hibah meninggal dunia serentak, maka harta hibah akan diberi mengikut prosedur ASMB. Dan yang ke-8, bersetuju melantik ASMB sebagai pemegang amanah bila berlaku kematian, ASMB sebagai pemegang amanah untuk mentadbir harta hibah. Okay? Dan seterusnya bersetuju membenarkan ASMB dan kaki tangan mempunyai akses untuk melihat dan mengguna data peribadi bagi tujuan hibah untuk proses pembahagian dan sebagainya. Ini ijab yang qabul, yang very spesifik antara pemberi dan penerima, yang mengatakan bahawa hibah berlaku semasa hidup dan dia terima semasa dia hidup, cuma dia melepaskan haknya sebagai pemilik harta kepada pemberi untuk gunakan harta tersebut, tapi dengan syarat 1,000 tu sebagai subject matter, at least kena ada 1,000 dalam account, dalam mana-mana unit amanah, supaya hibah tu memang berlaku, ada benda hendak dihibahkan. Kalau kita tak syaratkan macam tu, maksudnya sebenarnya tidak ada benda pun yang berlaku hibah, tapi sebenarnya ada. At least kena kekalkan 1,000 di dalam akaun, dan bersetuju, kedua-dua belah pihak bersetuju bahawa pemberi hibah sebagai pemegang amanah selagi pemberi hibah hidup, dan ASMB sebagai pemegang amanah gantian selepas berlaku kematian, iaitu selepas berlaku kematian pemberi. Ini adalah ijab dan qabul di antara pemberi hibah dan juga penerima hibah yang ada di dalamnya elemen amanah. Okay, ada elemen amanah dalam kontrak tersebut. Okay. Seterusnya, apa kelebihan hibah amanah ini? Bila kita tawarkan perkhidmatan hibah amanah ini, yang pertamanya adalah hak menentukan pembagian hibah. Pemberi menentukan penerima dan peratus pembagian hibah. Kerana sebagai contoh, saya kata tadi, salah satu cara sebagai jalan keluar daripada krisis yang mungkin berlaku. Sebagai contoh, kalau tidak ada anak, ada pasangan yang dah berkahwin berpuluh tahun tidak mempunyai zuriat, kan? Dan hartanya berjuta-juta. Jadi dia mengambil anak angkat. Jadi anak angkat ni tidak layak ataupun tidak berhak menerima harta pusaka. Sebab syarat untuk menerima harta pusaka, saya sebut di awal tadi, az-zawjiyah, ada hubungan suami isteri, ataupun an-nasab, ada hubungan darah. Jadi anak angkat tidak berlaku dua-dua. Tidak ada az-zawjiyah, suami isteri, dan tidak ada hubungan darah. Maka anak angkat tidak berhak untuk mendapat harta pusaka. Jadi keluarga ini bekerja mengumpulkan harta demi untuk yang tersayang, iaitu anak angkatnya. Dia tidak ada orang lain, hanya ada anak angkatnya. Tetapi bayangkan sekiranya dia tidak buat hibah amanah, anak angkat tersebut tidak mendapat satu sen pun, kerana anak angkat bukan penerima harta pusaka. Dan boleh dapat, sekiranya berlaku wasiat, anak angkat boleh dapat 1/3. Anak angkat boleh dapat 1/3, 2/3 perlulah diberikan kepada para waris yang layak. Jadi dalam kes-kes tertentu kita memerlukan hibah amanah untuk diberikan kepada anak angkat, ataupun sebagai contoh kita nak berikan kepada menantu perempuan kita, sebab kita tahu anak lelaki kita ni memang suka habiskan duit, bagi banyak mana pun akan habis. So kita bagi hibah amanah untuk menantu, untuk cucu dan sebagainya. Okay, sebagai jalan keluar. Yang keduanya, menikmati manfaat semasa hidup. Pemberi masih mempunyai kawalan penuh dan menikmati manfaat harta tersebut semasa hidup. Ini bagi menjamin kehidupan pemberi tadi. Macam saya sebut tadi, ada yang berlaku segelintir, mungkin berlaku ialah apabila telah diberi hibah kepada anak, kepada mereka yang tersayang, akhir sekali pemberi hibah ini apa ke dana. Tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Jadi untuk menjamin bahawa pemberi hibah ni semasa hidup tidak dianiaya, tidak dizalimi, tidak akan jadi fakir miskin dan sebagainya, maka diwujudkan, maka perlulah hibah amanah yang kita tawarkan ini. Okay. Yang ketiga, hak penerima adalah penerima mutlak. Dia tak perlu, bukan nomini. Dia hanya bukan trustee, tapi dia adalah penerima mutlak, sole beneficiary. Dia berhak untuk menggunakan harta tersebut, dan seterusnya mudah membuat tuntutan. Waris tidak perlu surat kuasa mentadbir atau geram probat untuk membuat tuntutan. Jadi kalau kita tengok kepada proses hibah amanah ni, kita hanya perlu bayar yuran perkhidmatan semasa hidup. Selepas kematian, penerima membuat tuntutan di SMB dan terima bahagian melalui pindahan unit, pindahan ke akaun bank dan cek paling cepat 21 dalam tempoh 21 hari. Paling cepat 21 hari.
Tapi kalau kita pergi kepada wasiat, dari segi kos penulisan penyimpanan dari 350. Pembacaan wasiat perlukan masa 2 bulan. Permohonan geran probate, kos yuran peguam 5% daripada jumlah harta dibiayai oleh pentadbir perlukan 6 bulan. So, semua sekali ini perlukan 18 bulan. 18 bulan untuk proses wasiat. Dan kalau tidak membuat perancangan harta pusaka, kita kata tadi by default secara harta pusaka, waris perlu mengenal pasti dan mengumpul harta pusaka yang perlu ditadbir. Ini perlukan proses mungkin sampai setahun. Permohonan surat kuasa mentadbir, pelantikan pentadbir, kos lagi perlu peguam 5% daripada jumlah harta dibiayai oleh pentadbir. Kemudian surat kuasa mentadbir diperolehi, kemudian tu baru boleh buat tuntutan dan mungkin boleh membawa kepada 3 tahun. 3 tahun baru kita boleh selesaikan tuntutan tersebut. Tetapi kalau dengan hibah amanah seawal 21 hari kita boleh laksanakan tuntutan tersebut. Jadi ini adalah proses yang saya sebut di awal tadi. Sebenarnya ia bukanlah satu-satunya cara untuk pembahagian harta. Kita ada banyak cara, secara faraid, secara wasiat, secara hibah, secara wakaf, sedekah dan sebagainya, dan salah satunya ialah hibah amanah. Jadi terpulang kepada kita lah. Kita tengok situasi kita. Apa yang kalau kita tak perlukan, cukup dengan faraid, kita gunakan faraid. Kalau cukup dengan wasiat, kita gunakan wasiat. Tetapi kalau kita rasa kita perlukan kepada tempoh yang cepat untuk ahli keluarga kita menguruskan harta yang ditinggalkan dan kita perlu tentukan siapa penerimanya, maka pilihan yang ada ialah kita menggunakan hibah amanah yang boleh kita kita dapat manfaat daripadanya supaya harta tersebut dapat diberikan kepada mereka yang berhak dan mereka yang tersayang. Jadi itu sahaja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada para pendengar semua, para penonton semua, dan saya alu-alukan sebarang pertanyaan selepas ini. Saya kembalikan kepada Saudara Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dr. Basri, penerangan yang cukup jelas ya. Memang lengkap dengan dia punya rujukan ni semua tu. InsyaAllah kita banyak manfaat yang kita dapat daripada sesi hari ini. Kita ada setakat ni ada satu soalan ya. Setakat ni ada satu soalan. Minta maaf. Daripada Rosita Ibrahim. Assalamualaikum doktor. Saya Rosita ada pertanyaan. Sekiranya contoh saya nak uruskan harta pusaka arwah ibu ayah saya. Tetapi ada ahli keluarga yang tidak mahu bekerjasama, iaitu tak nak bagi IC dia. Jadi macam mana? Adakah sudah lepas tanggungjawab saya? Macam yang doktor bagi tahu, berdosa bagi mereka yang melengah-lengahkan urusan tersebut. Mohon penjelasan. Terima kasih doktor. Terima kasih Saudara Iskandar dan juga Puan Rosita yang bertanya. Okey. Isu pembahagian harta pusaka, usaha untuk membuat faraid, urusan faraid ni. Jadi hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah ra'in, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab ke atas apa yang kamu pimpin. Okay, kamu bertanggungjawab ke atas apa yang kamu pimpin. Jadi konsepnya juga di sini ialah kita mempunyai, setiap orang itu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Okay, pemimpin negara ada tanggungjawab dia. Pemimpin negeri ada tanggungjawab dia. CEO syarikat ada tanggungjawab dia. Pekerja syarikat ada tanggungjawabnya. Setiap orang, ibu ada tanggungjawabnya, isteri ada tanggungjawabnya, bapa ada tanggungjawabnya, anak ada tanggungjawabnya yang masing-masing. Jadi setiap orang mempunyai tanggungjawab dan mereka ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Jadi dalam hal ini, kalau dalam urusan harta pusaka ini sudah tentu perlu kepada kerjasama ahli keluarga. Dia tak boleh selesaikan dengan cara buat sorang-sorang ataupun buat senyap-senyap. Itu kan nama seseorang terbuat senyap, tak boleh. Perlukan persetujuan daripada ahli keluarga, perlukan kerjasama dan sebagainya. Jadi untuk selesaikan itu, perlulah ada usaha. Dan siapa yang mulakan tidak penting, tapi perlu ada usaha dan masing-masing bertanggungjawablah.
Masing-masing bertanggungjawab. Perlu ada kerjasama, ta'awun untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi bila kita telah usaha, telah buat sekadar yang kita mampu, telah gerakkan dan sebagainya, tetapi tidak ada kerjasama, maka kita telah terlepas. Terlepas daripada tanggungjawab itu. Sebab tanggungjawab kita ada limitation tertentu. Ada benda yang beyond, di luar tanggungjawab kita, maka kita tidak ditanya oleh Allah Ta'ala. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan ataupun memberi pentanggungjawab ke atas sesuatu yang di luar kapasiti kita, di luar bidang kita. Jadi untuk mendapatkan persetujuan ni, kita telah usaha, kita telah facilitate the process, bantu dan sebagainya, tetapi tidak ada kerjasama. Itu sebenarnya di luar daripada kuasa kita dan di luar daripada kapasiti kita, maka kita tidak bertanggungjawab dan kita terlepas daripada tanggungjawab itu. Cuma bila perkara tersebut di bawah tanggungjawab kita dan kita ada kuasa, kita ada kapasiti untuk membuat sesuatu, tetapi kita tidak buat, yang tu kita bertanggungjawab. Tapi perkara yang beyond kita punya kapasiti, itu kita serah kepada Allah SWT. Moga-moga Allah memberikan kefahaman, memberikan hidayah kepada mereka untuk selesaikan perkara tersebut dengan secepat mungkin. Sebab bila kita tidak selesaikan, dia akan berlarutan dan masalah menjadi semakin complicated, semakin susah. Dia tak akan menjadi semakin mudah. Bila berlaku kematian je, sudah berlapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat. Akhir sekali kita tidak tahu nak tuntut kepada siapa, nak dapatkan IC siapa pun tak tahu. Sebab tak tahu. Jadi pada tempoh yang kita boleh usaha ni, kita usahakan. Cuba usahakan, tetapi ada limitation dia. Jadi kita buat sekadar yang kita mampu. Yang kita tidak mampu itu, kita serah kepada Allah SWT. Kita doakan semoga Allah Ta'ala membuka hati mereka yang tidak bekerjasama untuk memberi kerjasama supaya kita dapat selesaikan harta tersebut. Wallahu'alam. Okey, terima kasih Doktor. Soalan seterusnya dari Siti Fatimah kepada apa pula hukum melewatkan tuntutan pusaka bagi menambahkan dividen bagi akaun ASMB si mati? Hukum di bahagian pentadbir penerima pusaka dan ASMB membayar pusaka. Dia lambatkan, mungkin dia dah tahu, dia tunggu di Januari baru nak tuntut. Contohlah. Okey. Pokok yang dalam pengurusan harta pusaka ni, yang pertamanya ialah al-adlu, keadilan dan tidak berlaku kezaliman. Kalau kita lambatkan, tapi kita tahu penerimanya siapa dan mereka pun maklum, mereka bersetuju, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita lambatkan menyebabkan mereka terhalang daripada menggunakan hak-haknya, ada mungkin adik-beradik yang memerlukan harta tersebut. Tapi kita lewatkan supaya kita ada benefit tertentu, kita lewatkan, sedangkan ada yang memang memerlukan hak untuk digunakan harta tersebut. Jadi itu telah melibatkan hak orang lain yang menyebabkan berlaku kezaliman, maka itu tidak bolehlah. Itu tidak bila mengganggu hak orang lain, berlaku kezaliman, maka tidak harus bagi seorang Muslim buat sesuatu yang menyebabkan orang lain merana, orang lain dizalimi. Itu konsepnya. Jadi sekali lagi mana dia persetujui, tidak ada masalah, ataupun dia sahaja penerima, so tidak ada masalah dia untuk lewatkan dan sebagainya. Itu hak dia kan. Tapi kalau isunya apabila melibatkan hak orang lain dan tanpa persetujuan waris yang lain. Wallahu a'lam. Yalah, banyak kalau orang tu dia nak cepat kan. Dia tak mau tunggu kan. Alright. Sebab orang ni tidak semua sama taraf kan, sama kaya. Kita walaupun adik-beradik sama, daripada ibu yang sama, bapa yang sama, tetapi pekerjaan lain-lain. Ada yang bekerja gaji tinggi, ada bekerja gaji rendah, ada yang tak cukup makan, ada yang berlebihan. Itu dah lemurah kehidupan macam tu kan. Jadi jangan kita samakan semua tu macam kita tak perlukan duit secara segera. Ada yang memang mereka yang memerlukan duit. Macam juga masa pandemik lah. Ada yang perlukan keluarkan beli SP, ada yang makin kaya masa pandemik. Ada sebenarnya yang makin kaya masa pandemik, tapi ramai yang miskin semasa pandemik. Jadi suasana tak sama. Suasana tak sama. Jadi kita kena tengoklah suasana tersebut. Okey.
Jelas ya penjelasan dari Dr. Basri tadi. Okey, tengok ada soalan lain tak? Kita buka lagi kepada saudara-saudara. Kalau sempat, dia Rosita berkata, terima kasih Bapak Doktor penjelasan sebentar tadi. Alhamdulillah, Allah Akbar. Saya pula pagi-pagi Jumaat ni. Tu dia. Menyentuh perasaan ya. Okey. Okey, kita nampak masih lagi. Saya ada sebelum saya mengakhiri majlis. Okey, nampaknya soalan dah tak ada. Dr. Basri, boleh berikan mungkin sedikit kesimpulan daripada apa yang kita bentangkan hari ini? Terima kasih Saudara Iskandar. Saya mungkin nak sentuh sikit tentang hibah amanah ni. Proses hibah amanah ni apabila kita telah berlaku, dia tidak revocable, tak boleh ditarik balik. Contohnya kita hibahkan kepada isteri, maka tidak boleh ditarik balik. Kecuali dengan izin isteri lah. Kita hibahkan kepada orang lain, adik-beradik ke, maka tidak boleh tarik balik kecuali dengan izin mereka. Kecuali hibah ayah kepada anak ataupun datuk kepada cucunya boleh ditarik balik. Jadi mungkin orang tanya, kenapa hibah ayah kepada anak boleh ditarik balik tetapi suami kepada isteri tidak boleh tarik balik? Isteri kepada suami pun tidak boleh ditarik balik. Saya ingin sebutkan dalam satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Zamakhsyari, mungkin di pagi Jumaat ni saya baca riwayat ni, sangat menarik. Wa zakara Az-Zamakhsyari anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abahu wa annahu ya'khudhu malahu fada'a bihi fa idza shaykhun yatawakkau ala asa fasa'alahu faqala asy-syaikh innahu kana dha'ifan wa ana qawiyyun wa kana faqiran wa ana ghaniyyun fakuntu la amna'uhu shay'an min mali wal yawm ana dha'ifun wa huwa qawiyyun wa ana faqirun wa huwa ghaniyyun wa yabkhal alayya bimalihi fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ma min hajarin wala madarin ما من حجر ولا مضر يسمع هذا إلا بكى فقال ثم قال للولد أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. Jadi dalam riwayat ini Imam Zamakhsyari meriwayatkan bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pemuda ini dan mengadu kepada Nabi, dia mengatakan bahawa ayahnya selalu mengambil hartanya. Bapanya selalu mengambil hartanya. Maka Nabi SAW memanggil si ayah tadi. Nabi SAW memanggil si ayah tadi. Jadi datanglah si ayah ini. Rupanya si ayah ini syaikhun yatawakkau an asa. Seorang tua yang berjalan dengan tongkat. Orang tua yang berjalan dengan tongkat. Maka Nabi SAW bertanya, Nabi SAW bertanya, kenapa kamu mengambil harta anakmu? Jadi kerana ada komplain, ada aduan, jadi Nabi SAW bertanya kepada si ayah tadi yang datang bertongkat tadi, kenapa kamu mengambil harta anakmu? Maka jawab si ayah tadi, kata si ayah, dulu anak aku itu dhaif. Aku ni kuat, sihat. Anak aku kecil, dhaif. Dan dulu anak aku ni fakir, aku kaya. Tapi masa anak aku dhaif, masa anak aku fakir, aku kuat, aku kaya, aku tak halang pun anak aku ambil harta aku. Dia nak makan apa aku bagi, dia nak mainan apa aku bagi. Semua yang anak aku nak, aku bagi. Aku tak halang satu sen pun hartaku untuk sampai kepada anak aku. Tetapi sekarang, kata si ayah, ana dhaifun wa huwa qawi. Tapi sekarang sebaliknya. Sekarang ni aku dah lemah pakai tongkat. Anak aku kuat, masih sihat. Kemudian sekarang aku fakir, sudah tidak ada kerja. Aku fakir, sedangkan anak aku ni kaya, sihat lagi, bekerja, kaya. Tetapi anak aku ni bakhil ke atasku. Kalau bahasa kita kan, bahasa kitanya, anak aku ni bakhil, nak mampus, kan? Tak boleh sentuh hartanya, tak boleh sentuh harta si anak. Maka jawab Nabi fabaka Rasulullah SAW. Nabi menangis mendengar kata-kata si ayah tadi. Maka Nabi bersabda, ma min hajarin wala madarin yasma'u hadza illa baka. Tidak ada tanah, tidak ada batu yang mendengar perkataan ini melainkan menangis. Maka Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau milik ayah engkau. Engkau dan harta engkau milik ayah engkau.
Jadi hasil daripada hadis inilah para ulama berpendapat bahawa kalau ayah beri sesuatu kepada anaknya, memang ayah boleh tarik balik. Sebab bukan harta itu sahaja milik si ayah. Diri kita sendiri adalah milik ayah kita. Diri kita sendiri juga adalah milik ayah kita. Jadi tidak ada masalah untuk si bapa memberi sesuatu kepada anak dan menarik balik. Kerana bukan setakat harta ayah, harta kita pun milik ayah. Harta kita pun milik ayah kerana tanpa ayah kita tidak ada di dunia ini. Tanpa ayah kita tidak mungkin hidup menikmati kehidupan yang kita ada pada hari ini. Jadi itulah sebabnya mengapa dalam hibah amanah ni juga kalau berlaku hibah amanah antara suami isteri, antara pihak-pihak yang lain, maka ia adalah irrevocable, tidak boleh tarik balik. Tetapi sekiranya berlaku antara ayah dengan anaknya, datuk dengan cucunya, maka ia boleh tarik balik kerana bukan setakat harta ayah, harta kita pun milik ayah kita sebagaimana sabda Nabi SAW, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika. Itu menjadi pengajaran kepada kita supaya kita menjaga kemaslahatan, menjaga ibu bapa kita yang merupakan kunci pintu syurga kepada kita. Bagi mereka yang masih mempunyai ibu bapa, gunakan peluang sebaik-baiknya dan pada masa yang sama kita manfaatkanlah servis yang kita ada ni untuk menyampaikan harta yang kita tinggalkan kepada mereka yang tersayang, dan supaya tidak berlaku pertikaian pada masa hadapan, kita rancanglah pembahagian harta kita. InsyaAllah semoga Allah memberkati usaha kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Basri atas pembentangan beliau yang menarik dan lengkap dengan fakta yang diberikan. Okey, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih saudara-saudari atas masa yang diberikan mengikuti program Sembang-Sembang ASMB ni. Jadi kami di ASMB memohon maaf anda kata berlaku salah silap dalam pembentangan kami. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak dan kurang itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Semoga kita berjumpa lagi dalam program Sembang-Sembang pada masa akan datang, insya-Allah, dan semoga semua mendapat Jumaah yang berbarakah ni ya, mendapat Jumaah yang barakah ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Is. Okey, selamat datang.